Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik pelajar-pelajar, apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, ketua kelas, Izzat, hari ni semua hadir ke? Hadir. Bagus. Okey, hari ni cikgu nak buat magic. Okey, mari kita lihat. Baik. Pelajar nampak tak? Kenapa bola ni tak terpelanting? Ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Sebab apa? Okey. Cikgu tak nak terangkan lagi sebab apa bola ni tak terpelanting. Okey. Jom kita tengok standard pelajaran yang kita akan belajar hari ini. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar yang pertama, memberi hal kesan hal laju berdalih kepada tekanan. Yang kedua, menerangkan bahawa daya angkat terhasil akibat perbezaan tekanan disebabkan oleh hal laju berdalih yang berbeza. Dan yang ketiga, berkomunikasi tentang aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan kita. Okey, untuk objektif pembelajaran hari ini, cikgu harap pelajar dapat memahami prinsip Bernoulli. Yang kedua, memahami prinsip daya angkat yang terhasil. Yang ketiga, dapat membeza hubung kait antara hal laju dan tekanan. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat aplikasikan dalam kajian projek, dalam uji kaji. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Baik, murid-murid, hari ini kita akan belajar tajuk prinsip Bernoulli. Okey, prinsip Bernoulli ni adalah bawah bab tekanan. Okey, untuk memahami prinsip Bernoulli, cikgu membawa dua keadaan. Yang pertama, Venturi tube. Yang kedua adalah airfoil. Okey, baik, kita lihat Venturi tube. Okey, Venturi tube. Okey, memula ni adalah bentuk convergen yang mana dia luas dan sempit. Kemudian sempit dan luas. Ini adalah bentuk divergent. Okey, konsep Bernoulli adalah ada satu prinsip asas yang pelajar kena faham, ingat, iaitu apabila hal laju tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Dan apabila hal laju rendah, tekanan akan menjadi tinggi. Okey, untuk memahami prinsip Bernoulli ni, okey, jom kita lihat gambar rajah Venturi tube yang tersedia. Okey. Okey, ni Venturi tube. Okey. Murid-murid nampak tak anak panah? Anak panah ni mewakili hal laju berdalih. Okey, sebagai contoh mari kita lihat. Di kawasan convergen, kawasan yang luas ni, hal lajunya adalah rendah, menyebabkan tekanan di sini adalah tinggi. Okey, di kawasan tengah ni dia ada rintangan. Maknanya berdalih nak lalu ni susah. Menyebabkan laju berdalih akan menjadi laju, menjadi tinggi, menyebabkan tekanan di sini adalah rendah. Okey, di kawasan divergent. Okey, dia luas balik. Maknanya hal laju berdalih menjadi rendah, menyebabkan tekanan di sini adalah tinggi. Okey, pelajar faham Baik. Bentuk Venturi tube ni contoh terdapat pada enjin kapal terbang. Okey, yang kedua adalah airfoil. Untuk memahami konsep ni, cikgu bawa permainan kapal terbang. Okey, apakah bentuk airfoil tu? Bentuk airfoil ni dapat dilihat pada sayap kapal terbang. Okey, pelajar nampak tak mana bentuk airfoil? Tak nampak kan? Okey, untuk nampak bentuk airfoil, kita kena belah sayap ni. Okey, apabila kita belah sayap ni, akan dapat lihat di hadapan sayap adalah kembang, manakala di belakang sayap adalah tirus. Okey, disebabkan bentuk airfoil ni terhasilnya dua keadaan, yang mana di atas sayap hal laju adalah tinggi, menyebabkan tekanan di atas ni rendah, manakala hal laju di bawah sayap adalah rendah, menyebabkan tekanan dia tinggi. Okey, menyebabkan terhasilnya daya angkat, menyebabkan kapal terbang boleh terbang. Sebab itulah kapal terbang boleh terbang. Okey, cikgu ada satu soalan. Macam mana kapal terbang ni boleh roll ke kanan dan juga roll ke kiri? Okey, untuk pengetahuan pelajar, kapal terbang dia ada flight control. Flight control ni akan memanipulasi daya angkat pada kedua-dua sayap, menyebabkan
menyebabkan kapal boleh roll ke kanan, roll ke kiri, boleh terbang ke atas dan mendarat. Berbalik kepada persoalan, macam mana kapal terbang boleh roll? Okey. Sebagai contoh, apabila kapal nak roll ke kanan. Okey. Flight control akan memanipulasi daya angkat dan menghasilkan daya angkat yang lebih tinggi di sayap kiri dan daya angkat yang rendah di kawasan sayap kanan. Manakala apabila kapal terbang hendak roll ke kiri. Okey, daya angkat yang terhasil pada sayap kanan lebih tinggi daripada sayap yang kiri, menyebabkan kapal boleh roll. Cikgu ada 2 uji kaji yang akan cikgu lakukan dan 1 tayangan video. Okey, untuk memahami prinsip Bernoulli ni. Okey, yang pertama, jom. Cikgu nak menggunakan sehelai kertas. Okey. A4, okey. Tengok sehelai A4. Cikgu buat macam ni. Dan cikgu tiup. Apa yang terjadi? Kertas, dapat lihat kertas tertolak ke atas disebabkan daya angkat. Apabila laju di atas kertas tinggi, tekanan rendah, menyebabkan tekanan di bawah ni tinggi sebab laju rendah, menyebabkan kertas ni diangkat. Baik, uji kaji ini boleh digunakan menggunakan hair dryer. Kalau tak nak tiup, kita guna hair dryer. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua yang magic tadi. Okey, ambil hair dryer, on. Perlahan je. Letak bola dekat kawasan hair dryer. Tengok. Sebab apa? Bola tak terpelanting. Okey. Apabila laju tinggi di outlet hair dryer, tekanan kat sini adalah rendah, menyebabkan tekanan di sekeliling. Tekanan di sekeliling tinggi sebab laju adalah rendah. Itu menyebabkan tekanan tolak bola ni supaya tak terpelanting. Pelajar faham tak sebab apa? Ini adalah salah satu prinsip Bernoulli. Okey. Seterusnya, cikgu ini menayangkan video. Okey, sebab cikgu tak ada blower yang kuat untuk buat uji kaji ini. Okey, cikgu buat tayangan video. Okey, mari kita lihat video ni. In 3, 2, 1. Baik, dapat dilihat tissue roll tertolak ke atas. Kena orang tu kan. Sebab apa? Sebab laju di atas tissue roll adalah tinggi. Maknanya tekanan rendah, menyebabkan tekanan di bawah tinggi sebab laju rendah. Menyebabkan terhasilnya daya angkat. Menyebabkan tissue roll tu tertolak ke atas. Kena orang tu. Itu adalah salah satu prinsip Bernoulli. Okey, baik. Untuk menguji tak kefahaman pelajar, cikgu terdapat 2 soalan. Okey, bagi pelajar yang dapat menjawab soalan, cikgu akan membagi markah bonus untuk penilaian bilik darjah. Okey, soalan yang pertama. Baik-baik dengar. Sebagai contoh, bola ni adalah belon. Okey, apabila belon disusun secara selari. Okey, seseorang dia tiup di tengah belon antara dua ni. Apa yang terjadi terhadap belon? Sama ada tertarik atau tertolak? Siapa boleh jawab? Baik, apa? Amira. Okey, apa jawapan Amira? Betul. Belon akan tertarik. Sebab apa? Tekanan dekat luar ni, tekanan dekat belon akan menolak sebab laju di tengah ni tinggi, tekanan rendah. Menyebabkan tekanan di tepi tinggi menolak belon ke tengah. Maknanya belon akan tertarik. Okey, soalan yang kedua. Cikgu ada satu situasi. Situasi dia adalah seperti berikut. Apabila kereta api melalui hadapan kita, laju ni, adakah kita ni tertarik atau tertolak? Siapa boleh jawab? Baik, Amirul lah. Apa jawapan Amirul? Kita akan tertarik. Betul. Sebab apabila kereta api yang laju di hadapan kita ni, dia akan menghasilkan, apabila laju tinggi, tekanan rendah, menyebabkan
tekanan yang kat kita ni tinggi sebab halaju rendah. Menyebabkan tekanan yang tinggi ni menolak kita dekat kereta api. Pelajar perasan tak? Ada line kuning dekat landasan kereta api. Baik, line kuning tu adalah keselamatan supaya kita tak tertarik apabila kereta api yang laju melalui depan kita. Baik, setakat ni pelajar faham tak apa yang kita belajar berkenaan prinsip Bernoulli? Faham Faham Mirul? Faham? Okey, semua faham. Ada tak persoalan? Baik, disebabkan semua faham, cikgu hendak buat rumusan. Okey, apa yang kita telah belajar hari ini? Okey, apa yang kita telah belajar adalah, prinsip Bernoulli ni apabila halaju tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Apabila hal laju rendah, tekanan akan menjadi tinggi. Okey, kita telah pelajari prinsip Bernoulli pada Venturi tube dan juga effort. Okey, Venturi tube ni kita dapat keadaan convergent, divergent. Baik, di kawasan convergent ni hal laju adalah rendah menyebabkan tekanan tinggi. Di kawasan yang sempit ni, okey, hal lajunya tinggi, jadi tekanan kat sini adalah rendah. Di kawasan divergent ni hal laju adalah rendah menyebabkan tekanan di sini tinggi. Okey, bentuk F4. F4 ni adalah disebabkan bentuk kapal terbang, bentuk sayap. Baik, bentuk sayap menyebabkan terhasilnya daya angkat, menyebabkan kapal terbang boleh terbang. Baik, apa yang kita dah belajar ini adalah apabila hal laju tinggi, hubungan kait antara hal laju dan dengan tekanan. Apabila hal laju tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Okey, sebagai contoh, apabila berlaku ribut, pelajar perasan tak ada yang rumah atap dia terpelanting? Itu adalah salah satu prinsip Bernoulli. Apabila laju yang tinggi melalui angin yang kuat pada atas atap tu menghasilkan tekanan yang rendah dekat atas atap, menyebabkan tekanan yang tinggi di bawah menolak atap tu. Itu adalah menyebabkan atap terpelanting. Itu adalah salah satu prinsip Bernoulli. Baik, untuk menguji tahap kefahaman pelajar, cikgu nak pelajar menjalankan ujian kendiri berdasarkan uji kaji yang telah dijalankan. 1. Menggunakan kertas A4. Yang kedua, menggunakan bola plastik dan hair dryer. Okey, minggu hadapan cikgu akan menjalankan penilaian bilik darjah. Saya harap pelajar dapat bersedia untuk mendapatkan markah yang tinggi pada penilaian akan datang. Okey, baik. Pada minggu hadapan kita akan masuk topik yang baru, iaitu topik 3, iaitu arus dan beza keupayaan. Dalam topik akan datang kita akan belajar bagaimana kilat boleh terhasil. Apa tu? Tindak balas apa tu? Dari segi fizik apakah tindak balas yang berlaku kat kilat? Okey, seterusnya antara kita akan belajar medan elektrik. Bagaimana apabila kita gosok tangan, gosok laju, apabila kita letak dekat rambut akan tertarik. Itu adalah sebab apa? Antara ini adalah sebab statik. Okey, pada bab yang akan datang juga terdapat banyak pengiraan bagi permasalahan litar elektronik. Bagi siapa yang mengira topik ni, mereka perlu mahir untuk skor dalam exam, yang mana terdapat banyak pengiraan bagaimana kita nak kira beza keupayaan, bagaimana mengira rintangan, bagaimana mengira arus elektrik dalam litar, dan juga basic elektrik. Basic elektrik, live, neutral, ground. Pada minggu hadapan kita akan belajar lebih detail bagaimana, apakah itu arus dan beza keupayaan. Saya rasa setakat ini untuk pembelajaran hari ini. Okey, kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu hadapan. Tapi pelajar jangan lupa membuat ujian kendiri yang diberi untuk penilaian kendiri untuk minggu hadapan. Okey, cikgu akan menjalankan ujian kendiri pada minggu ke hadapan. Cikgu harap semua pelajar dapat bersedia untuk ujian kendiri yang akan diberi. Okey, saya rasa setakat ini untuk pembelajaran hari ini saya sudahi dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama.
Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.